Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Nur Ani Sofia binti Cikgu Omar, KBJ 2002-10615, dan ahli kumpulan saya iaitu Nur Nasuha, Nur Naili, Nurin Arisha dan Ni Alia Amira. Kami telah ditugaskan untuk membentangkan tugasan kami yang bertajuk Jual Beli Riba dan Jenis-jenisnya. Antara mukadimah yang saya ketemukan ialah Islam merupakan agama yang sempurna dan mudah. Di dalam Al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber hukum Islam yang banyak memberikan contoh atau mengatur pelbagai cara transaksi yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual sahaja tetapi juga untuk pembeli, iaitu riba dan jual beli. Ia merupakan cara pembelian yang tidak asing dalam kalangan masyarakat kini, kerana sering digunakan walhal terdapat salah satu transaksi yang dilarang oleh Islam namun diabaikan asbab yang tertentu. Oleh itu, kami akan menjelaskan tentang dua sistem transaksi tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan jual beli? Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan wang, ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak yang lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi didasari saling reda yang dilakukan secara umum. Seterusnya, saya meneruskan pembentangan ini dengan jenis-jenis jual beli. Yang pertama iaitu jual beli ta'rif. Ia bermaksud jual sesuatu yang bukan hak miliknya, seperti seseorang itu menjual barangan milik orang lain tanpa diwakilkan atau tanpa izin. Contohnya, seorang suami menjual barang milik isterinya tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu daripada isterinya. Yang kedua ialah jual beli mu'attah. Jual beli mu'attah bermaksud kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yang melakukan akad masing-masing memberikan barteran alat tukar kepada yang lain. Contohnya, seseorang itu mengambil barang dan membayar harga tanpa sighah ijab dan kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ani Sofia atas penerangan itu tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menyambung pembentangan kami dengan menerangkan tentang dua lagi jenis-jenis jual beli dan contohnya. Jual beli yang ketiga ialah jual beli urban. Maksud bagi jual beli urban adalah menjual sesuatu barang dengan syarat membayar sebahagian daripada harga barang sebagai wang pendahuluan dan bakinya dijelaskan kemudian. Sekiranya tidak bersetuju, maka wang tersebut diberikan kepada penjual. Antara contoh yang dapat saya kemukakan adalah dengan membayar wang pendahuluan sebagai tempahan. Seterusnya, yang keempat ialah jual beli juzaf. Juzaf secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah yang banyak. Jual beli juzaf dalam terminologi ilmu fiqh bermaksud menjual barang yang boleh ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Contohnya adalah menjual setumpuk makanan tanpa mengetahui takarannya, atau menjual setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlahnya, atau juga menjual sebidang tanah tanpa mengetahui luasnya. Kemudian, saya akan menerangkan tentang hukum jual beli. Hukum jual beli adalah halal dalam Islam sekiranya sempurna rukun yang tersebut di atas dan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun tersebut. Kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang ialah jual beli, memandangkan jual beli adalah percubaan untuk mengaut keuntungan daripada hasil barangan yang diniagakan. Apabila membeli dan menjual barang secara pukal atau juga dikenali sebagai jual beli borong, kesilapan transaksi adalah perkara biasa kerana kadang-kala kuantiti barang yang dibeli tidak dapat disahkan. Jadi, perkara yang tidak diingini boleh berlaku seperti mendapat kualiti barang yang kurang baik. Dalam transaksi jenis ini, biasanya terdapat unsur-unsur yang tidak benar sehingga salah satu pihak dirugikan. Dalam Islam, ia mempunyai peraturan tersendiri berhubung rumusan dan amalan jual beli itu sendiri.
khususnya bagaimana urus niaga dijalankan mengikut prinsip Islam agar tidak memudaratkan sama ada pembeli atau penjual. Jual beli yang dirahmati Allah ialah jual beli yang jujur, yang tidak kekurangan dan menepati syarat, rukun dan lain-lain urusan jual beli sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud pada Allah menghalalkan berjual beli iaitu berniaga dan mengharamkan riba. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang syarat jual beli dalam Islam. Bagi memastikan hukum jual beli itu sah, berikut adalah beberapa syarat jual beli dalam Islam yang wajib dipenuhi oleh kedua-dua belah pihak, yakni penjual dan juga pembeli. Yang pertama, baligh. Baligh bermaksud sampai atau jelas, iaitu kanak-kanak yang telah mencapai umur tertentu apabila mereka jelas tentang sebarang masalah atau isu yang mereka hadapi. Fikirannya mampu mempertimbangkan atau menjelaskan apa yang baik dan juga apa yang buruk. Jual beli oleh anak yang tidak berakal dan gila adalah tidak sah. Walaupun ada anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dibuat itu mendatangkan keuntungan kepadanya, maka akad itu sah. Bersikap matang dan munasabah, jika orang yang berakad itu belum baligh, maka jual beli itu tidak sah walaupun mendapat kebenaran daripada walinya. Yang kedua, dengan kehendak sendiri. Penjual dan pembeli haruslah melakukan transaksi dengan sedar dan redha. Ini bermaksud tak ada paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, harus jujur. Pihak yang berkaitan iaitu pembeli dan penjual harus merupakan seorang yang dewasa, cekap dan dalam keadaan sedar ketika melakukan transaksi. Perkara ini bermaksud tak ada penipuan, pengelabuan terhadap salah satu pihak kerana sedang dalam keadaan tidak sedar atau juga masih kanak-kanak. Yang keempat, barang milik penjual. Barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Maksudnya, barang itu bukan barang curian, pinjaman atau barang yang hanya dikuasai penjual. Secara lainnya, penjual adalah merupakan pihak yang berhak ke atas barang tersebut. Yang kelima, barang jualan yang halal. Objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. Maksudnya, objek itu adalah barang bermanfaat, tidak menimbulkan musibah atau dilarang agama atau masyarakat dan jual beli itu menghasilkan manfaat. Dan yang terakhir iaitu yang keenam, barang yang jelas zatnya di mana ukuran dan sifatnya dapat diketahui. Penjual dan pembeli mesti mengetahui jenis barang dan harga untuk mengelakkan kesamaran. Berniaga secara tidak jelas adalah antara jual beli yang diharamkan dalam Islam. Kita dibenarkan untuk menjual barang yang tidak ada di tempat akad dengan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui sekiranya ternyata barang itu sesuai dengan barang yang dipersetujui. Jika perkara ini berlaku, maka adalah wajib untuk membelinya. Tetapi jika tidak berpuas hati dengan keterangan yang disifatkan, maka anda berhak untuk memutuskan sama ada untuk melaksanakan kontrak atau juga tidak. Seterusnya, saya ingin menjemput Nur Naili untuk meneruskan pembentangan kami. Hari ini saya akan terangkan tentang rukun jual beli dalam Islam. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syariat. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbezaan pendapat ulama Hanafiah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, iaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan kabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Akan tetapi terdapat ulama menjelaskan bahawa rukun jual beli itu ada 4, iaitu yang pertama ada orang yang berakad, penjual dan pembeli. Yang kedua ada sirat, lafaz ijab kabul. Yang ketiga ada barang yang dibeli, ma'akud alaihi. Yang keempat ada nilai tukar pengganti barang.
Dan antara hikmah jual beli adalah jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Nombor 2, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Yang ketiga, kedua-dua pihak merasa puas kerana penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima wang. Yang keempat, mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari. Hikmah jual beli dalam garis besarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan jual beli kepada hamba-hambanya sebagai kurniaan, peluang dan kelonggaran kerana semua manusia mempunyai keperluan peribadi berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal. Keperluan sedemikian tidak pernah berakhir selagi manusia masih hidup. Dalam hubungan ini, tiada yang lebih sempurna daripada pertukaran memberi apa yang dimiliki dan kemudian menerima sesuatu yang berguna daripada orang lain mengikut keperluan khusus mereka. Apakah yang dimaksudkan dengan riba? Riba bermaksud lebih atau lebih. Menurut undang-undang Islam, riba mempunyai pengertian kontrak yang berlaku melalui pertukaran barangan tertentu. Menurut hukum syarak, riba ialah pembayaran balik pinjaman terlebih bayar yang diterima oleh peminjam. Pembayaran dibuat dengan menukar barangan daripada jenis yang sama atau mata wang yang seperti gandum dan gandum, beras dengan beras. Tindakan membeli dan menjual atau menukar barangan dengan bahan jika ia adalah daripada jenis yang sama. Islam memandang riba dalam kegiatan ekonomi dan larangannya sangat ketat. Sikap Islam ini bertujuan untuk mengamalkan dan menjaga kepentingan semua manusia dari segi akhlak, sosial dan ekonomi. Dan hukum riba adalah salah satu hal yang sangat dilarang pada agama Islam. Di dalam Al-Quran dan hadis sudah ditetapkan bahawa dasar hukum riba sudah jelas diharamkan. Islam juga dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran. Seterusnya, riba al-buyu. Jenis ini pula muncul daripada jual beli barangan ribawi, ribaan nasa. Ia merupakan jual beli atau pertukaran dua barangan riwabi yang sama jenis dan pertukaran dibuat secara tangguh. Contoh, mendapat emas hari ini tetapi bayarannya dibuat selepas beberapa hari. Melibatkan jual riba al-fad melibatkan jual beli atau pertukaran barangan ribawi yang sama jenis yang mana berlaku apabila bid dan kuantiti pertukaran tersebut adalah tidak sama. Contohnya, menukar 15 gram emas 916 dengan 10 gram emas 999. Walaupun kualitinya berbeza, tetapi oleh kerana kedua-duanya adalah emas, maka berat mesti sama semasa pertukaran. Jenis-jenis riba dan contohnya riba ad-duyun, riba yang muncul dari hutang. Ia merupakan tempoh yang terhasil disebabkan tempoh. Riba al-qar, manfaat tambahan yang disyaratkan pemberi jumlah pinjaman pokok. Yang kedua, riba al-jahiliyah merupakan kadar atau sebarang manfaat tambahan yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam akibat si peminjam gagal membayar. Contoh, Abu meminjamkan duit kepada Ali sebanyak 1,000 dan menetapkan syarat yang Ali mesti memulangkan semula duit dengan jumlah yang sama selama seminggu. Selain itu, contoh, Harun membeli daripada kedai perabot dan membayar secara ansuran, tetapi Harun terlepas bayaran bulan, menyebabkan beliau didenda. Keburukan riba membawa bencana yang mengancamkan ummah. Seorang pemberi pinjaman terutamanya akan suka mengambil kesempatan ke atas orang yang terdesak dan sangat memerlukan hutang. Yang kedua, harta kekayaan akan berkelompok pada sekelompok manusia sahaja. Harta pemakan riba tidak berkurang. Ini kerana mereka memperoleh kekayaan melalui sistem riba dan hanya menggunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, produktiviti akan menjadi lemah
kerana perkara ini menguntungkan riba yang tidak perlu mendedahkan harta tersebut kepada kerugian seperti dalam sektor perindustrian dan atau komersial. 4. Punca kenaikan barang, pemilik kilang terpaksa menaikkan harga komoditi terutama ketika berada dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil. Cara menghindar dari perbuatan riba. Yang pertama adalah memahami bahayanya riba. Seperti Allah SAW akan memberikan ganjaran berupa siksaan yang pedih kepada orang-orang yang memakan hasil riba. Yang kedua, melakukan transaksi yang halal seperti transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Ada beberapa transaksi di mana salah satunya adalah transaksi mudharabah. Yang ketiga, menanamkan sifat qanaah pada diri sendiri. Seperti sifat qanaah dapat dilakukan dengan sentiasa bersyukur atas apa-apa yang diberikan kepada kita. Seterusnya ialah hikmah pengharaman riba. Yang pertama, untuk menguji keimanan seseorang hamba sama ada dia menjaga perintah atau meninggalkan larangan Allah. Yang kedua adalah pengharaman riba dapat melindungi harta orang Islam daripada eksploitasi orang yang salah. Yang ketiga ialah pengharaman riba akan menyekat segala kemungkinan yang menimbulkan atau boleh menimbulkan permusuhan, penganiayaan dan kebencian di kalangan umat Islam. Yang keempat ialah pengharaman riba juga akan membuka beberapa pintu kebaikan kepada umat Islam untuk menambah bekalan dunia akhirat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan penerangan dua kaedah transaksi di atas terdapat perbezaan yang ketara seperti hukum hakam, maksud dan sebagainya. Konsep jual beli dalam Islam yang diutarakan oleh Abdul Ar-Rahman terdiri daripada syarat dan rukun, baik menyangkut penjual dan pembeli. Di antara rukun jual beli adalah siqat, akid dan mudah alih. Seterusnya, syarat dan siqat dapat dilakukan dengan perkataan atau tindakan. Manakala kaedah riba pula apabila seseorang menjual dirham dengan 2 dirham dan sesungguhnya ia melakukan riba. Apabila seseorang bekerja dengan tipuan, ia telah melakukan riba. Ia telah menipu Allah dan mengambil ayat Allah sebagai gurauan.